صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم: إني أنذركم وما من نبي إلا قد أنذره قومه. لقد أنذره نوح قومه ولكن سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه. تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور. رواه البخاري. Sabda Nabi SAW yang bermaksud, sesungguhnya aku peringatkan kamu tentang tidak ada seorang Nabi melainkan dia mengingatkan kaum tentang Dajjal. Nuh alaihissalam telah memperingatkan kaum, akan tetapi aku akan memberitahu kalian sesuatu yang tidak disampaikan seseorang Nabi sebelum daripada. Sesungguhnya Dajjal itu bermata satu dan Allah tidak bermata satu. Hadis yang sahih ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Jihad dan Imam Muslim dalam kitab Al-Fitan wa Ashrafis Sa'ah. Yang saya hormati barisan kalian puasa masjid, Tuan Imam, Ashab Al-Fadilah, Tuan Ustaz, Tuan Haji, Puan Hajah, saudara-saudari sidang hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada pagi ini. Dan saya hanya mengambil dan mengisi kekosongan yang sepatutnya diisi oleh Fadil Syekh Ustaz Nazri bin Dolah, kerana beliau balik tulisnya sebentar dan saya diminta oleh pihak masjid untuk mengisi slot buat sementara waktu. Dan saya memilih untuk berbicara dan berkongsi ilmu dan maklumat tentang peringatan Rasulullah SAW berhubung tentang fitnah bahayanya Dajjal. Dajjal adalah bahasa Fusha ataupun lengkapnya disebutkan sebagai Dajjal, syaddah ataupun sabtu pada jim, yang bermaksud kazzab. Kazzab ini pembohong besar. Boleh ke orang tegak, Dajjal bertukar jadi Dajjal. Orang Perak pun sama, Dajjal jadi Dajjal. Bagi menggambarkan tahap pembohongan yang dilakukan oleh seseorang pun,
Kadang-kadang seseorang itu disebutkan sebagai Dajjal. Dalam ilmu hadis, para ulama takhrij di dalam menyifatkan ruwatil hadis, periwayat hadis, sebagai contoh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menyatakan di sana ada 12 martabat hadis, 12 martabat periwayat hadis. 6 daripadanya diterima dan 6 daripadanya ditolak. Dan yang paling terakhir dalam senarai periwayat hadis yang ditolak disebut dan digelar sebagai kazzab ataupun sebagai dajjal. Riwayat dia ni langsung tak dipakai sebab dia ni pembohong besar. Dan setiap berbalik kepada dajjal yang asal, dajjal yang original ini akan muncul di akhir zaman. Sebelum daripada dajjal yang sebenar ini turun dan melakukan kerosakan di atas muka bumi, tentera dajjal ataupun dajjal yang kecil akan turun terlebih dahulu. Sehingga disebutkan di dalam Sunan Imam At-Tirmidzi menyatakan ada salasuna kazzabun, 30 dajjal kecil yang pembohong, yang melakukan pembohongan di atas muka bumi. Siapakah mereka? Mereka lah yang disebutkan di dalam syarah hadis yang mengisytiharkan diri mereka sebagai nabi palsu. Nabi palsu yang pertama adalah Musailamatul Kazzab, seorang lelaki yang asalnya beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sempat jumpa Nabi, dia turun ke Madinah Al-Munawwarah melihat rumah Nabi, melihat gaya hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tengok gaya Nabi dengan gaya dia bilang lebih kurang aku je. Dia berasa sama dan akhirnya dia balik ke Yamamah. Dia mengisytiharkan dirinya sebagai Nabi untuk penduduk Yamamah. Sebab dia tengok rumah baginda lebih kurang rumah dia, perwatakan baginda lebih kurang dengan dia. Dia kata aku pun boleh menjadi Nabi. Di saat Nabi SAW masih hidup itu, tuan-tuan, ada sudah seorang lelaki yang mendakwa dirinya sebagai Nabi yang diputuskan. Sedangkan Rasulullah SAW telah menyebut tidak ada lagi Nabi selepas daripada ana khatamun nabiyyin, akulah penutup sekalian Nabi yang diputuskan oleh Allah. Musailamah ni akhirnya diancam oleh Rasulullah SAW, tapi Nabi tak sempat untuk memerangi Musailamah untuk menarik mereka kembali ke pangkal Jannah. Rasulullah wafat dan misi memburu tentera Musailamah di Yamamah ini, tuan-tuan, diteruskan oleh Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq yang menjadi khalifah pertama ketika itu. Nak dijadikan cerita, Musailamah bertemu jodoh dengan seorang Nabi perempuan palsu pula. Seorang wanita nama Sujah. Dia ni mengaku juga jadi Nabi perempuan. Dan Rasulullah sebut ciri-ciri nak jadi Nabi, dia mesti rajulun ahrar, seorang lelaki yang merdeka. Yang ni perempuan pun ada pengikut. Tuan-tuan boleh bayang maksudnya. Baru saja Rasulullah SAW meninggalkan dunia ini, kekacauan telah berlaku. Musailamah bertemu dua ni dan berkenan berkahwin dua Nabi palsu. Dan akhirnya mereka diperangi oleh Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq. Hinggalah Rasul ini muncul melakukan pembohongan, sampai yang terakhir 2-3 tahun lepas seorang Nabi mengaku lahir di tanah Melayu yang diberi nama Haji Kahar, Rasul Melayu di Lembah Kelang. Baru saja 2-3 bulan lepas saya berjumpa dengan rakan-rakan perawat Islam, berjumpa pula dengan seorang Nabi di Tawau, tinggal di Membelok. Meninggal dah beliau. Siapa orang Membelok?
Dia mengaku dia tak sembahyang. Dia tak mengaku dia tidak ditaklifkan ibadah lain sebab dia Nabi. Rakan-rakan saya pergi bongkar rumah dia, tengok-tengok, macam-macam buku yang dia tulis. Asal satu orang yang iltizam, yang mengikut komitmen dengan syariat, tapi dia faham agama ni tuan mencara batin, tak, dia mencara halus, akhirnya dia terselingkuh. Agak-agaklah tuan-tuan, start daripada zaman Usai lama sampai Nabi palsu ditawar di Mungkeluar ni, agak-agak sampai dah lagi 30. Agak-agak sampai lagi 30. Lama dah sampai. Lama. Jadi Rasulullah kata Dajjal yang kecil ini akan diurus dan ditangani oleh umat Islam dan kepimpinannya daripada setiap zaman dan setiap ketika. Cuma yang akhir sekali akan muncul adalah Dajjal yang sebenar, yang berada di penghujung zaman. Yang ketika ini Rasulullah kata setiap Nabi mengingatkan umatnya tentang bahaya makhluk itu. Dia bukan binatang, dia bukan benda lain, dia memang orang. Nabi sebut dia adalah rajulun, dia seorang lelaki. Hadirin yang dimuliakan Allah, hatta Nabi Allah Nuh alaihi salam yang diutuskan selepas daripada Nabi Allah Adam alaihi salam sendiri pun mengingatkan umatnya yang tak banyak mana pun ketika itu tentang bahayanya Dajjal. Bayangkan tuan, start daripada zaman Nabi Allah Nuh alaihi salam yang hidup sekitar 1040 tahun, hinggalah ke zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suatu jarak yang cukup jauh dan panjang. Jarak daripada Nabi Isa alaihi salam nak pergi ke Nabi Muhammad pun sekitar 500 tahun. Bayangkan daripada zaman Nabi Nuh tu, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui hakikat bilangan waktu di zaman tersebut. Tetapi Nabi Allah Nuh alaihi salam telah menceritakan bahayanya Dajjal ini, dah bagi tahu siap-siap dah kepada pengikut dan umat dia, jaga kamu, nanti akan muncul suatu fitnah terbesar yang menggoncang dan mengganggu gugat keimanan dan akidah. Hinggalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengingatkan sahabatnya tentang bahaya Dajjal ini. Cuma Rasulullah menyatakan bahawa aku nak bagi tahu kamu satu benda yang tak pernah dikasih tahu oleh nabi-nabi sebelum daripada ini, bahawa Dajjal ini sifatnya a'war, dia seorang yang bermata sebelah, buta sebelah matanya, dan sudah pasti dan confirm Allah tidak bermata sebelah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tuan-tuan, dia cerita dan menggambarkan perihal Dajjal ni sehingga Nabi sebut, aku lebih kenal Dajjal ni daripada Dajjal sendiri. Aku mengenali Dajjal ini lebih daripada Dajjal sendiri. Sebab itu banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang perwatakan, tentang sifat-sifat fizikal, tentang bentuk dan apa sahaja yang berkaitan dengan Dajjal ni. Nabi SAW sampaikan maklumat tersebut kepada para sahabat. Hingga disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin di dalam bab Al-Mansurat, dalam bab hadis yang pelbagai. Begitu juga di dalam Sunan At-Tirmidzi dalam babul fitnah. Satu ketika Nabi menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Sam'an, Nawas bin Sam'an. Nawas bercerita Nabi SAW digambarkan hadis itu macam duduk di dalam sebuah kebun kurma. Nabi menyampaikan dakwah dan mesej agama ni tak kira tempatnya. Di masjid Nabi sampaikan, selesai daripada solat Nabi sampaikan peringatan, di pasar Nabi sampaikan peringatan, di jalanan jumpa wanita, jumpa orang yang berketawa, Nabi sampaikan peringatan dan juga dakwah mesej Islam yang jelas. Hatta di dalam kebun kurma disampaikan hadis ini. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harisun alaikum bil mukminin, yang cukup kasih dan sayang
kepada hamba-hambanya yang beriman, kepada umat Islam yang beriman. Apa yang menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peristiwa di dalam kebun kurma itu, Nabi bercerita tentang Dajjal. Sehingga gaya Nabi SAW bercerita tentang perihal Dajjal ni, ada ketika Nabi merendahkan suaranya, fakhaffadta wa rafa'ta. Ada ketika Nabi tinggikan suara dia cerita pasal Dajjal. Jadi perlahan slow, perlahan kuat tu menyebabkan ada di kalangan sahabat kata, Nabi bercerita bab Dajjal itu dalam kebun kurma. Gaya Nabi bercerita sekejap kuat, sekejap pelan, sekejap kuat, sekejap pelan. Kami merasakan seolah-olah Dajjal tu ada dalam kebun. Sampai sahabat rasa macam kita, bila kita bercakap sesuatu yang melibatkan orang ini, tiba-tiba kuat, tiba-tiba perlahan, tiba-tiba orang yang dengar tu rasa macam ada apa. Kenapa Rasulullah perlahan betul ni sampai sahabat tak dengar apa yang disampaikan oleh baginda? Muka naik lain macam, muka jadi berubah, sehingga balik 2-3 hari. Balik itu sahabat masih memikirkan apa yang Nabi sampaikan di dalam riwayat Islam. Ada kata balik 3 hari berfikir apa yang Rasulullah sampaikan dalam kebun kurma itu. Maka geng-geng yang tak puas hati ni, yang puasa tak selesa duduk ni, datang balik jumpa Nabi SAW. Nabi tengok air muka dia orang, Nabi tahu dah yang ni ada benda yang terjadi. Ada benda yang Nabi minta penjelasan. Akhirnya mereka pun bagi tahu Rasulullah SAW, ya Rasulullah, itu kamu cerita kepada kami tentang Dajjal. Engkau rendahkan suara, engkau tinggikan suara, sehingga kami rasa Dajjal duduk ada di celah-celah pokok kurma. Tolonglah Rasulullah SAW cerita balik tentang Dajjal. Nabi sebut kepada para sahabat, Ghairul Dajjal akhwafu li alaikum. Nabi kata, sebenarnya wahai sahabat, aku tak bimbang kalau Dajjal itu muncul di zaman kita. Sebab ada benda lain yang aku lebih bimbang berlaku ke atas kita. Tapi andai katalah waktu bercerita tentang Dajjal tu tiba-tiba muncul Dajjal ketika itu, tiba-tiba Dajjal muncul secara tiba-tiba di hadapan sahabat dan Nabi dalam kebun kurma tu, aku tak bimbang. Sehingga Nabi kata, wa ana hajijuhu dunakum, aku sendiri boleh berhadapan dengan Dajjal. Tak masalah. Sebab Rasulullah SAW manusia yang cukup hebat, yang dibekalkan dengan secukup-cukupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Dajjal itu muncul zaman aku baca dengan aku seorang saja untuk berhadapan dengan Dajjal. Tapi yang aku bimbang Nabi kita, in yakhruj wa lastu fikum fa'un hajiju nafsi. Yang aku bimbang satu saja, kalau Dajjal itu keluar, masa itu aku tak ada di sisi kamu. Waktu itu Rasulullah kata, maka setiap oranglah yang akan menjadi defender untuk diri dia sendiri. Kalau muncul zaman aku, tak apa, aku yang jadi defend, aku yang akan jadi penghalang untuk menghalang kemarahan Dajjal. Sebab aku ada, jangan bimbang. Aku kenal sangat Dajjal ni siapa, aku tahu kelemahannya di mana. Yang bimbang satu saja, kalau Dajjal ni muncul setelah wafatan aku, setiap orang kena standby untuk memelihara diri dia dan juga keluarga. Dan tuan-tuan, Nabi telah meninggalkan kita sejak sekian. Rasulullah SAW menggambarkan, sebelum kedatangan Dajjal ni, kemarau akan berlaku 3 tahun. Tahun yang pertama, hujan yang turun daripada langit itu Allah Ta'ala kurangkan stok hujan itu, kurang 1/3 daripada tahun-tahun sebelum itu. Biasa mungkin turun 360 mm setahun. Dan dia ada ukuran barometer tu. Saintis ataupun yang meteorologi dia boleh ukur
Dia boleh ukur kadar penurunan hujan sepanjang tahun. Katalah biasa-biasa tahun 2013 itu ada 360 mm setahun. Masuk 2014 dia kurang 1/3, ukuran dalam data mereka tinggal sudah 240. Masuk tahun 2015 contoh, dia kurang lagi 2/3, tinggal 120. Masuk tahun ketiga tuan, langsung tak turun-turun. Ketika itulah kemarau yang dahsyat berlaku. Yang sekarang ini yang disebutkan oleh para pengkaji, wallahu a'lam, tapi menggambarkan seolah-olah fenomena kemarau dan kekurangan hujan ini dapat dirasai oleh penduduk Malaysia. Sampai di Selangor, sampai di Semenanjung diarahkan, diisytiharkan untuk menunaikan solat sunat istisqa, sunat minta hujan. Keluar arahan buat di masjid-masjid selesai daripada solat Jumaat, di samping minta hajat agar diturunkan hujan. Kan boleh buat pembenihan hujan, lepaskan air, tahu-tahu angin bawa pergi tempat lain pula, bukan hujan di situ, hujan tempat lain. Manusia boleh merancang, tapi nak menentukan turunnya hujan itu apa. Akhirnya hujan turun sikit, tapi air terpaksa dijatuh di kalangan sebahagian besar penduduk di Semenanjung. Walaupun berita hanya tunjuk di Selangor, dipolitikkan isu ini seolah-olah dengan sebab kerajaan Selangor bagi air free itu yang air tak cukup. Bukan sebab tu. Di Perak yang tak bagi air free pun kena jatuh juga. Di Melaka yang tak bagi air free pun bayar bil lagi pun kena jatuh juga. Di Negeri Sembilan, Empangan, Asahan dan sebagainya tu, air tak bagi free pun tetap kena jatuh. Cerita dia bukan sebab bagi air free, sebab hujan tak turun. Dan tuan-tuan rasa tak ditawar di Puzam, kita sudah merasakan sekarang ni asal berjumpa kawan-kawan di tengah hari ajak keluar makan pun nak mula panas. Panas betul tu sekarang kan? Ajak keluar makan tu, apalah aku spend, apalah petang-petang sikit lepas asar. Kalau kamu spend nasi berani tengah hari ni pun, apalah aku tolak, tapi saya akan kis lah petang. Panas. Dan sekarang ini keluar pula statement daripada saintis fenomena El Nino pula nak melanda tanah air, menimbulkan kebimbangan dan kegusaran kepada petani-petani dan pesawah-pesawah khasnya di putaran tanah air. Sebab bila El Nino diturun, kemarau yang ada, air yang sikit, habis padi-padi. Tuan-tuan, kalau ikutlah kajian dia tu, rasa macam dekat. Rasa macam dekat. 3 tahun pertama hujan turun sikit-sikit, last kali hujan tak turun, kebun-kebun mati habis, kekeringan, binatang-binatang mati bergelimpangan, manusia tak ada benda nak makan. Sehingga Rasulullah SAW bagi tahu dalam hadis dia, bagi tips untuk berhadapan dengan suasana kemarau yang dahsyat ini. Saat tak ada makanan ini, Nabi kata yang boleh bertahan pada waktu itu hanyalah hamba-hamba Allah yang membasahi lidah-lidah mereka dengan zikrullah, yang bertasbih, yang bertahmid, dan juga yang memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini sahaja yang boleh bertahan pada waktu itu. Tuan-tuan, Islam ini satu agama yang futuristik. Islam ni, agama kita ni, dia satu agama yang bukan bercakap tentang masa tu saja, tidak. Dia bercakap tentang suatu masa yang Rasulullah sebut masa tu Nabi pun tak pernah jumpa, kita pun tak pernah berjumpa, tapi Nabi dah bagi satu panduan. Ni, kalau kamu berhadapan dengan situasi ni, ikut panduan yang telah aku tetapkan. Ini agama itu. Sebab tu bila cari sistem lain, bila cari cara yang lain selain daripada apa yang telah ditetapkan oleh Allah
silap. Maka Rasulullah sebut dalam suasana kemarau yang dahsyat itu, orang yang melazimi zikir yang boleh selamat daripada perkara besar. Bukan sebab zikir itu jadi kenyang, tidak. Tapi kesibukan untuk menyibukkan diri dengan zikir itu menyebabkan tak mau nak fikir bab makan. Hadirin yang dimuliakan Allah, saat itulah di kemarau yang begitu mencengkam itulah Dajjal akan muncul. Yang dinyatakan oleh hadis-hadis Rasulullah SAW, ketika Dajjal muncul ni tuan-tuan, dia muncul, sahabat tanya, Dajjal ni siapa? Nabi kata, innahu rajulun qatar. Dia ni lelaki yang qatar. Qatar ni bukan kebentak. Qatar ni berambut keriting. Jangan duk tengok pula dalam kita satu orang keriting. Siap kawan. Dia tak minta pun lahir berambut keriting. Kita ni bila keriting bayang satu tu ada. Dia rajulun qatar, rambut dia keriting dia. Kulit kemerah-merahan. Nabi cerita, Nabi describe Dajjal ni lengkap sampai daripada warna rambut ke warna kulit, perwatakan dia. Nabi cerita detail. Nabi kenal sekali. Dia ni, dia turun atas dunia 40 hari. Ketika dia turun 40 hari itu, dia ronda habis turun. Dua tempat dia tadi masuk, Mekah dan juga Madinah Al-Munawwarah. Asal dia nak masuk border Mekah, bertemu dengan malaikat-malaikat Allah yang bersiap siaga dengan pedang yang terhunus. Dia masuk saja Mekah, berhadapan dengan ancaman ini, dia cabut lagi. Dia try nak masuk, dia try nak masuk Madinah, nak lipas kepada Madinah, jumpa pula malaikat yang bersiap siaga. Hebat Dajjal tu tak tahan dia dengan malaikat. Dia tawaf tempat lain. Menunjukkan tuan-tuan, artinya di Masjid Kausar dia pun dia sampai. Tanjung Batu sampai. Berapa banyak Tanjung Batu? Tanjung Batu Keramat, Tanjung Batu Tengah, Tanjung Batu Laut, Tanjung Batu Darat. Indra Sabah, ekspor lagi tempat. Pilot saja. Hatta mana-mana tempat terpencil yang ada orang, Dajjal akan sampai dalam tempoh 40 hari itu. Ada orang cakap 40 hari itu, Ustaz, tak apa lama kot 40 hari. Sekarang ni pun sudah dah bulan Syaban, bulan Rejab dah. 2 bulan lagi Ramadan dah. Rasa macam baru saja kita puasa tuan-tuan. Ini dah masuk Ramadan dah. Kita sangka macam ni. Tapi tuan-tuan, Rasulullah sebut Yaumun Kasanah. Hari pertama kita rasa macam setahun. Panjangnya masa hari pertama Dajjal turun tu tuan-tuan, rasa macam setahun. Dah semayang subuh dah, biasa lebih kurang dalam sejam lepas subuh tu cerah dah, terang dah, hidup gelap lagi. Kita pun mengantuk tidur, bangun tu duduk gelap lagi. Yaumun Kasanah, hari pertama macam setahun. Yaumun Kasyaf, hari kedua Nabi kata panjangnya macam sebulan. Wa yaumun Kajum'ah, hari ketiga seumpama seminggu bertemu Jumaat. Dan hari yang keempat barulah jadi seperti mana hari-hari biasa. Jadi kalau kita campur tuan agak 40 hari, 400 hari, 360 hari hari pertama. Campur dengan hari kedua seumpama sebulan 30 hari, 360 jadi 390. Campur hari ketiga sama dengan seminggu, 397. Campur dengan hari yang keempat dah jadi macam hari biasa, 37 kan, 37 hari campur dengan 397 jadi berapa? 410 hari. Dikurang, dia turun ke bumi dalam tempoh tu, dia tawaf seluruh bumi, semua sampai. Dan waktu itu tuan-tuan, apa ujian keimanan yang Dajjal bawa untuk menguji iman manusia?
Yang pertama, Dajjal bawa syurga dan neraka. Sebelum daripada itu, Dajjal dia isytihar diri dia sebagai penguasa yang zalim. Selepas dia isytihar diri dia jadi penguasa yang zalim, barulah dia isytihar diri dia jadi Tuhan. Start dia mengaku dia jadi Tuhan, itulah mata dia tersebut keluar. Ainuhu qafi'ah. Qafi'ah. Matanya Rasulullah kata macam anak buah anggur yang terjuntang, dan dia kering macam buah kismis. Keluar mata sebelah kanan. Yang kalau tuan-tuan buka di YouTube, buka di gambar dan sebagainya, menggambarkan seorang lelaki yang bersembul biji mata. Mata kiri pula culik. Dia gitu. Pendek kata, kuduh sangat-sangat wajah. Tu pun dia mengaku dia Tuhan. Sehingga Dajjal tiba pada suatu tempat, dia mengaku kata dia Tuhan. Penduduk tempat tu masih lagi beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia menyatakan, Tuhan apa muka macam ni? Kalau kau Tuhan, wahai Dajjal, pertama sekali mesti kau kasih bagus mukamu. Tuhan apa muka macam ni? Dengan mata sebelah kiri, mata kanan terkeluar tersebut, tertulis di dahi kafara. Tuhan apa lagu ni? Mesti kau kasih bagus mukamu dulu. Orang tak percaya. Tuan-tuan, dia tunjuk magic. Allah Ta'ala izinkan kepada Dajjal dalam tempoh 40 hari itu untuk tunjukkan sakti dia, untuk tunjukkan perkara-perkara hebat yang dia boleh buat. Antaranya dia belah seorang manusia, seorang lelaki, belah tu, lempar sejauh mata memandang sebelah timur, tak mana tak, lempar sebelah tubuh itu ke kiri. Dia panggil, bersambung balik dua itu. Lelaki tadi berketahuan, kah di depan orang kampung. Tuan-tuan tengok, orang yang lemah iman kata, Sandi memang Tuhan. Panggil, bersambung, berketawa. Kau nak sakit ke, cerita tentang sakit ke, ada ketawa. Tak percaya lagi. Dalam keadaan manusia kemarau begitu, berhajat kepada air, dan dia datang di tempat tu. Dia tunjuk ke langit, hujan tu. Hujan turun ketika itu, membasahi bumi, bumi yang tandus kering kontang, tak ada sehelai rumput pun tumbuh, menghasilkan buah dan daun-daun yang segar. Binatang-binatang ternak pergi makan ketika itu, dan jadi sihat gemuk, kantung susu yang kering penuh berisi. Dia jadi cepat ketika itu. Semua tengok, oh memang Tuhan. Dia puji dengan benda yang sedemikian. Dia kata satu je, kalau nak yang aku tunjuk tadi, kamu mengaku kata Tuhan. Itu je. Waktu itu tuan-tuan, manusia sudah jadi bagi dua dah. Yang masih bertahan dengan keimanan, ada yang goyang. Dia bawa kemewahan, dia bawa benda hidup, bawa benda makanan dan sebagainya. Manusia bila diuji dengan benda begitu, kocak. Kita yang susah-susah hidup sekarang ni pun, bagi beras 2 kambing, tak apa. Bukan kata bagi air, bagi tangki air warna biru tu pun ingat 5 tahun. Belum kata bagi sesuatu yang hebat. Dajjal punya permainan macam tu. Tak percaya lagi, tak apa, mana kubur mama? Kau nak tak mamamu hidup? Kita pun tunjuk kubur tu di Islamiah, kita pun tunjuk tu batu di sana. Dia seru mama tu, bangun, bangkit daripada kubur. Bapak di mana? Di batu empat. Panggil pula, hidup bapak dan mama tu, berkumpul di depan anak. Nah, inilah Tuhan yang kita sembah selama ni. Selama ni kita sembah Tuhan, tak jumpa Tuhan di mana. Inilah Tuhan kita. Ikutlah Dajjal, ikutlah Tuhan. Tuhan, dia mensentimen emosi. Oh, ketika itu tuan, ini ujian keimanan yang sangat dahsyat.
tak ramai manusia yang boleh lepas dia hujan. Ada lagi yang bertahan. Akhirnya Dajjal bawa ujian syurga dan juga neraka dalam bentuk sungai. Sungai datang depan-depan mata. Yang tadi ni kehausan, yang tadi ni kebuluran, datang buah sungai. Satu sungai yang putih airnya, yang jernih, nampak cantik, nampak menyegarkan. Satu sungai berapi-rapi air, iaitu berapi-rapi air itu menjulang api daripada permukaan sungai. Rasulullah kata kepada sahabat dan juga kepada kita, maka apa yang dilihat oleh orang akan api itu sebenarnya di sebalik nampak api yang menjulang-julangnya itu, sebalik api itulah air yang dingin lebih. Dan di sebalik air yang dingin tu, yang kamu nampak sejuk, nampak sedap, nampak nak minum sangat-sangat, Nabi kata di sebalik itu adalah api. Maka Rasulullah kata, sesiapa di antara kamu yang umur dia panjang, yang bertemu dengan keadaan ini, maka hendaklah dia pergi dekat dengan sungai yang ada api itu. Jangan pergi dekat sungai yang nampak sejuk, nampak dingin tu. Pergi dekat sungai yang ada api itu, pejam mata, ambil suar tangan, tekuklah air daripada sungai api tersebut. Sebab dia hanya silap mata yang